Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk berada di dalam majlis ini untuk meneruskan mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seterusnya adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut dan kemudian kita mengharap agar Allah berikan kita kebaikan daripada ilmu tersebut dan juga menambahkan ilmu yang bermanfaat, seterusnya memberikan berat timbangan kita di akhirat kelak dan yang menyebabkan kita dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah pemudahkan kita semua, yang hanya kepada Dialah kita bertawakal. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar syarah kita Al-Jami', kitab yang dikumpulkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram di bahagian yang terakhir. Maka pensyarah kitab ini Abdullah Ibn Abdul Rahman Al-Bassam mengumpulkan menjadikan satu kitab yang khusus untuk membicarakan berkaitan dengan beberapa perkara seperti akhlak dan juga manhaj-manhaj yang lain. Maka di sini kita akan membacanya dan kita cuba mengambil manfaat daripada perkara-perkara tersebut. Baik, kita berada di muka surat 336. 336 insya-Allah. Yang mana kita telah membicarakan berkaitannya malunya Allah terhadap orang yang berdoa, maksudnya tanpa diberikan apa-apa. Ya, kenapa sifat Allah itu maha pemalu, ya, dengan sifat yang layak baginya. Jangan kita samakan pemalu Allah itu dengan pemalu kita. Okay, tetapi pemalu Allah itu sifat yang maha hebat, maha tinggi, dan kita menyaksikan sifat pemalu Allah ini bila dia malu, dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, subhanallah. Sedangkan siapa kita dengan dia, hanya sekadar seorang hamba yang mengharapkan rahmatnya, tetapi dengan sifat itu dia boleh memberi kita. Dia rasa malu, dia tak bagi kepada kita. Dan tidak ada salah kalau dia tak bagi pun. Ya, tidak ada salah bagi dia kalau dia tak bagi pun. Tetapi kita mengatakan bahawa sifat Allah itu tidak seperti sifat makhluk. Ya, dengan sifat penyayang, sifat pengasihnya, sifat rahmat yang didahulukan. Ya, yang didahulukan kepada kita. Berbandingkan dengan sifat kita ni yang tak ada langsung, ya, yang mana kebaikan tu ada tapi hanya Allah lah mengetahui kebaikan kita ni. Ya, kebaikan ada batasnya maksudnya. Tetapi kebaikan Allah tidak ada batas. Bahkan ianya merupakan kemuncak kebaikan yang diberikan kepada makhluknya. Baik. Fasal ataupun bab waktu dan kondisi yang mustajab. Kita telah membicarakan tentang doa-doa di antara waktu dia, di antara masa dia dan di antara perkataan ucapan yang boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukanlah maksudnya kalau kita berdoa di waktu yang tidak mustajab itu maksudnya tidak mustajab. Kerana asalnya hukum berdoa itu mustajab. Ud'uni astajib lakum. Allah katakan, berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan. Ini mengisyaratkan bahawa doa itu sepanjang masa asalnya mustajab. Tetapi kena betul sifat-sifatnya yang seperti mana kita katakan sifat cara berdoa diambil kira. Ucapan berdoa itu diambil kira. Okay? Waktu-waktu doa itu diambil kira. Maka kita penuhi sifat-sifat itu, maka insya-Allah. Kalau tak mustajab juga, mungkin ada kesalahan dalam diri kita. Kerana sifat Allah dia tak akan mungkir janji. Dia akan kata berikan kepada kita, dia akan bagi. Cuma mungkin disebabkan kekurangan perkara-perkara yang tertentu yang menyebabkan kita perlu salahkan diri kita kenapa doa itu tidak mustajab.
Ya. Baik. Jadi kita lihat waktu dan kondisi yang mustajab. Waktu, masa dan kondisi dia, keadaan dia yang dikategorikan mustajab itu. Waktu ataupun keadaan mustajab. Malam Lailatul Qadar, hari Arafah selama bulan Ramadan, malam Jumaat, siang hari Jumaat, atau pula satu saat solat Jumaat berlangsung duduk di antara dua khutbah. Okey. Ini di antara pandangan-pandangan, namun begitu ada dalil-dalil, cuma ada yang dhaif dan ada yang sahih dalam bab ini. Ya. Jadi cuma kita kita ceritakan di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. InsyaAllah malam Lailatul Qadar ini kita akan bertemu tak lama lagi ya. Malam Lailatul Qadar dan mudah-mudahan ya, tapi sebulan lagi lah, sebulan lebih lagi. Sebulan, tak sampai sebulan dah nak masuk Ramadan. Tak sampai sebulan lagi nak masuk Ramadan. Dan insyaAllah pada bulan Ramadan tu kita akan mendapati satu malam yang istimewa. Malam Lailatul Malam Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang istimewa sangat-sangat. Yang mana ianya merupakan malam yang Allah berikan hanya kepada umat Muhammad. Yang diberikan hanya kepada umat Muhammad, tidak diberikan kepada orang lain. Kerana apa dia begitu mustajab? Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, dalam setahun hidup ni hanya diperlukan satu malam ni je untuk kita mencarinya, untuk kita mendapatkannya. Dari 360 hari dituntut hanya 10 hari istimewa pada malam akhir Ramadan dan sehari sahaja. Bukan dia nakkan 360 hari itu, nak 10 hari je. Itu pun kita lihat, ya, kita lihat untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Namun begitu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha. Kali ni kita kena usaha juga. Macam mana sekalipun kita kena usaha, kita kena dapatkan juga yang mana malam tersebut yang penuh dengan kebaikan. Jadi malam yang penuh dengan kebaikan ini, kita cuba mendapatkannya dengan sebaik-baik yang mungkin. Kerana nilainya adalah 1000 bulan. Yakni 1000 bulan bersamaan 83.3 tahun. Ya, berarti 83 tahun, siapa yang beramal 83 tahun dengan konsisten start pagi sampai ke pagi esoknya 24 jam tanpa rehat, tanpa makan, tanpa buang air, tanpa tidur. Siapa yang boleh? Tetapi boleh dimiliki pada malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau tuan-tuan dan perempuan tengah berdoa, kena pada malam Lailatul Qadar, berarti doa kita itu 1000 bulan. Itu untuk tahun tu. Bagaimana pula kalau dapat tahun depannya, tahun akan datangnya, tahun yang lepas-lepas yang kita dapat beribu-ribu bulan, kita dapati itu pasal kelebihan ini dimiliki oleh umat Muhammad. Ya. Jadi oleh kerana itu, kalau disebutkan 83 tahun dalam siri berdoanya, dia akan menjadi mustajab. Ya, disebabkan konsistennya kita selama 83 tahun lebih kurang berdoa. Itu yang dianggapkan dia letak di sini malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu begitu besar maksudnya dan pahalanya disebabkan berterusan amalan-amalan yang dianggap sebagai amalan yang berterusan, yakni istiqamah. Dan ini sifat-sifat mustajab suatu amalan. Kemudian dikatakan adalah pada hari Arafah. Ya, hari Arafah yang disebutkan Al-Hajjul Arafah itu berlaku pada 9 Zulhijjah. Yang mana kita harapkan tahun ni kita dapatlah ya hari Arafah itu, ataupun maksudnya kita bagi mereka yang dah lama menunggu nak menunaikan haji, mudah-mudahan Allah permudahkan. Ya, bagi kalau saya pun kalau ada rezeki saya akan pergi juga. Ya, dan insya-Allah pada 25 ni tak ada halangan saya pergi umrah. Ya, bawa grup juga di bawah MKM. Jadi doakanlah semoga ianya mendapat umrah yang mabrur. Baik, dalam siri haji di Arafah ni 9 Zulhijjah, apabila matahari telah naik tengah, maka waktu itu adalah di antara waktu yang dikatakan Al-Hajjul Arafah, kemuncak haji dia. Yang mana
orang berdoa kepada Allah, maka di waktu itu yang disebutkan ya tentang Allah bangga terhadap hamba-hambanya yang berada di Arafah dalam keadaan berdebu, dalam keadaan yang gusar yang serabut, katakan bentuk-bentuk yang serabut, mereka datang untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah bangga kepada para malaikat dengan hamba-hambanya. Oleh kerana itu di antara doa itu adalah doa yang mustajab. Waktu itu adalah doa yang mustajab. Kemudian dikaitkan dengan selama bulan Ramadan. Ya, kenapa kelebihan keistimewaan bulan Ramadan ni kita tahu bahawa apabila Rasulullah mengatakan idza ja'atir Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Apabila datang bulan Ramadan maka dibukakan semua pintu syurga dan ditutupkan semua pintu neraka dan diikatkan syaitan. Ya, tuan-tuan dan perempuan, diikatkan syaitan ditambat syaitan itu bukan urusan kita nak tahu macam mana diikat ditambat. Yang penting kita beriman bahawa bulan Ramadan ini bila diisyaratkan dibukakan pintu syurga, seolah-olah macam kita berdoa dibukakan pintu ke langit sana untuk dimustajabkan doa kita. Ya, ini di antara sifat-sifat doa mustajab. Ya. Baik. Malam Jumaat, siang hari Jumaat ataupun pada salat pada saat solat Jumaat berlangsung duduk di antara dua khutbah. Baik, ini di antara perbahasan para ulama dalam bab ini yang berkaitan dengan hari Jumaat, waktu yang mustajab dia. Ya, waktu mustajab dia. Adapun dia mengatakan malam Jumaat ianya menjadikan satu perbahasan, yakni kedudukan ya, sahih ke tidak ataupun penafsiran dia. Yang kedua, pada solat Jumaat ini dikaitkan di antara duduk di antara dua khutbah oleh imam. Ianya juga menjadi perbahasan. Yang ketiga, ataupun siang hari Jumaat, yakni siang hari Jumaat yang dimaksudkan adalah waktu selepas asar hari Jumaat. Ya, selepas asar hari Jumaat, ia merupakan satu dalil yang kuat dan diikuti dengan perbahasan para sahabat yang jelas mengisyaratkan waktu itu adalah di antara waktu asar dengan maghrib. Ya, waktu asar dengan maghrib, dan itu adalah qaul yang kuat. Dan bagi saya, wallahu alam, saya melihat ianya satu qaul yang kuat. Berdoa. Macam hari ini hari Jumaat, maka kita dituntutkan baca surah Al-Kahfi, mandi berwangi-wangian, ya, awal mubakir ila masjid, dan ada beberapa amalan-amalan yang penting, berselawat dan juga membaca surah Al-Kahfi. Maka pada akhir petang Jumaat itu, maka kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Di kalangan para sahabat dan tabi'in, mereka menjadikan akhir hari Jumaat itu, ya, pada petang Jumaat itu mereka fokuskan pada mengabdikan diri kepada Allah dari sudut banyaknya mereka berdoa. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita cuba lapangkan masa kita untuk mengharapkan doa kita termasuk dalam kategori doa yang mustajab. Dua, pertengahan malam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi hadis, dan dia menghasankannya dari Abu Hurairah. Dia berkata, qila ya Rasulullah ayyud du'a asma'. Qala Rasulullah jaful laylil akhiri wa duburis salah. Maksudnya, ditanyakan beliau, yakni Rasulullah, wahai Rasulullah, bilakah doa itu paling didengarkan? Beliau menjawab, yang dipanjatkan di pertengah malam dan di belakang solat fardu. Ya, maksudnya ditunjukkan setelah membaca tasyahud seusai solat dalam atau sebelum salam, sebenarnya dia sebelum salam. Okey, bukan setelah salam. Maaf, suara ada masalah sikit. Jadi Rasulullah ditanya, ya, bilakah waktu yang di antara waktu mustajab? Waktu mustajab yang disebutkan ini adalah waktu di akhir malam, yang dikaitkan dengan 1/3 akhir malam. Allah yang turun ke langit bumi dengan sifat yang
layak baginya, dan dia menyeru kepada manusia-manusia pada ketika itu, ainal ainal mustaghfirin, mana dia orang yang mohon keampunan, mana orang yang ingin meminta, mana orang, berbagai ucapan yang menunjukkan hamba-hamba Allah seharusnya datang pada waktu itu. Kerana dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan terima. Barang siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan ampunkan dosanya. Nampak tak? Jadi waktu itu dikaitkan waktu pada 1/3 akhir malam. Ya, waktu itu betul-betul kita begitu asyik. Waktu itu betul-betul kita ya merasakan begitu mengantuk sekali. Maka di situlah datang waktu yang mana Allah menyeru kepada hamba-hambanya supaya berdoa kepadanya dan akan dikabulkan doanya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini berlaku pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Ya, berlaku pada tiap-tiap malam, seharusnya kita cuba mendapatkannya. Baik. Kemudian dikatakan bahawa setelah membaca tasyahud seusainya solat, ya, sebelumnya salam, di mana sebelumnya salam adalah waktu mustajab sebenarnya. Sebelum salam, kita ada dalam solat tu dia ada 2 waktu dia, di antaranya adalah dalam solat tu dia ada 3 waktu dalam acara solat. Pertama yang kita tahu 3 waktu itu ialah waktu antara azan dengan iqamah. Antara azan dengan iqamah. Tu ya kelebihan dia. Kemudian dalam solat waktu sujud. Dan yang ketiga waktu sebelum salam. Okey. Jadi ini adalah waktu yang mustajab yang Allah berikan kepada umat Muhammad supaya berdoa. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, dalam bab solat saja. Dalam bab solat saja Allah telah bagikan banyak waktu mustajab sebelum antara azan dan iqamah. Waktu sujud kita ada berapa kali sujud? Ya, 1 rakaat, 2 sujud. Kita ada 4 rakaat, ya, 8 sujud. Kalau subuh 4 sujud. Ya, kalau maghrib 6 sujud. Kalau solat isyak, zuhur dan asar, berapa? Kita ada 8 sujud. Itu belum lagi qabliyah wa ba'diyah. Ya. Di mana waktu ini adalah waktu mustajab. Dan yang ketiga adalah waktu sebelum kita salam. Ya, sebelum kita bagi salam, habis je innaka hamidum majid, lalu kita membaca tahiyat dengan bacaan baca doa-doa. Di antaranya Rasulullah mengajarkan kepada kita agar dibaca doa menjauhkan 4 perkara. Ya, 4 perkara. Yang mana doa minta perlindungan dari 4 perkara itu. Yang pertama, kita minta perlindungan dari azab kubur dan azab neraka. Yang kedua, azab neraka. Yang pertama, azab kubur. Yang kedua, azab neraka. Yang ketiga, minta perlindungan Allah daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dan juga yang keempat, fitnah Dajjal. Itu di antara basic doa yang kena baca. Sebaik-baiknya dibaca sebelum salam. Kemudian kalau dia nak baca doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal pun tak apa. Atau minta doa apa juga pun tak menjadi masalah. Cuma kalau dia jadi imam, maka dia kena berhati-hati supaya tidak memanjangkan terlampau panjang. Yang kedua, kalau dia makmum pun kena juga bila imam sudah memberi salam, dia kena tamatkanlah secepat mungkin. Ya, kerana imam dijadikan supaya dia ikut. Tetapi kalau kita solat sendirian di waktu malam, solat-solat sunat, bagi wanita dia solat di rumah, maka itu digalakkan memanjangnya. Ya, bacaan-bacaan doa. Baik, kemudian setelah azan yang diriwayatkan oleh Al-Muwatta dalam kitab Muwatta dan Abu Daud dari Suhail ibn Sa'di, "Snatani la turaddani aw qala ma turaddani ad-du'a inda nida wa inda al-ba's hina yatalahim ba'dahu ba'da."
di waktu doa yang tidak, dua waktu doa yang tidak akan ditolak, doa setelah mendengar azan dan doa di saat berpaling ataupun ketika peperangan. Ya, itu di antara dalam hadis yang sahih juga menceritakan. Itu di antara doa yang mustajab. Apa dia? Doa mustajab itu pada waktu azan, di antara dua azan. Yang ni dua, azan dan iqamah, dan kedua di waktu peperangan. Dalam riwayat yang sahih juga mengisyaratkan begitu. Ya, jadi kita perlu kita perlu memastikan doa kita ini ya dapat pada waktunya. Baik. Kemudian yang keempat, di antara azan dan iqamah yang mana kita dah terangkan berkaitan dengan azan dan iqamah tadi adalah waktu yang mustajab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berusahalah kita untuk mendapatkan waktu-waktu yang mustajab ini, terutamanya hari ini kan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini ya, kita ada waktu mustajabnya, memang dah banyak dah. Ya, solat sujud-sujud yang kita lakukan nanti akan didengari oleh Allah. Di antara dua azan akan didengari oleh Allah. Ini pula hari Jumaat, di antara asar dan maghrib didengari oleh Allah. Maka jangan lepaskan. Ya, jangan lepaskan. Kadang-kadang kita bukan semudah itu untuk mendapat satu doa yang mustajab dalam masa yang serentak. Misalnya tiba-tiba berlaku nak hujan, ya, bila nak hujan turun tu, waktu itu adalah mustajab. Diikuti dengan lepas asar pula, waktu itu adalah mustajab. Ya, subhanallah, dia Masya Allah, tabarakallah. Ini di antara Allah bagikan kemudahan kepada umat Muhammad. Baik. Bab yang berikutnya berkaitan dengan doa yang mustajab ini ialah mengenadah dan mengusap wajah. Ini di antara perkara yang akan kita bahaskan sedikit yang dikaitkan dengan menadah tangan dalam siri berdoa dan mengusap wajah. Menadah dan mengusap wajah, hadis yang ke-108. Namun hadis yang bakal kita baca ni kedudukan hadis dhaif. Dia berkaitan dengan menyapu muka. Ya, menyapu muka dalam berdoa. Kerana asar-asar atau hadis-hadis yang menyapu muka selepas doa, dia tidak warid dengan sahih. Ya, kebanyakan hadis-hadisnya itu adalah tidak sahih. Okay. Begitu juga kalau kita lepas bagi salam solat tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia ada sapu pula kan. Itu langsung tidak ada dalilnya. Dia tidak ada dalil. Baik. Namun begitu, setelah hadis ini diketengahkan, maka kita baca jugalah. Dan pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, misalnya kitab yang Bulughul Maram itu, walaupun Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengarangnya, meletakkan hadis-hadis, namun kedudukannya masih ada kedhaifan sebahagian daripada hadis-hadis tersebut. Oleh kerana itu, kitab terbaik kita tak nafikan. Namun, kita kena berhati-hati supaya hadis dhaif atau hadis palsu itu tidak menjadi amalan kita. Maka kita buat apa yang boleh kita buat dengan cara yang betul. Baik. Di sini dari Umar Ibn Khattab, dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yarudduhuma hatta yamsahu bihima. Rasulullah itu jika dia menadah tangannya dia berdoa, beliau tidak menarik hingga mengusapkan ke wajahnya. Okey. Jadi Rasulullah bila berdoa, ya, dia menadah tangan betul dah, tetapi pada hadis ini dia mengatakan mengusap wajahnya, maka di situ ada kedhaifan dia. Ya, ada kedhaifan dia. Oleh kerana itu, kedudukan secara kasar kedudukan hadis ini dhaif, yang mana kita ada beberapa kategori cara berdoa. Ya, cara berdoa di antara cara yang kita kena berdoa adalah pertama kita pastikan kita berdoa itu ada dua perkara. Pertama, ada yang mengangkat tangan dan ada yang tidak mengangkat tangan. Ya.
Baik. Doa itu ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Di antara doa yang mengangkat tangan, kita lihat sabit dalam hadis beberapa doa yang mana Rasulullah angkat tangan seperti di dalam peperangan Badar misalan, dan juga di antaranya Rasulullah berdoa pada istisqa, ya, dan adalah beberapa tempat yang mana menunjukkan Rasulullah berdoa mengangkat tangan, ya. Dan hadis tadi yang pertama pun diisyaratkan seolah-olah hadis yang kita terangkan, inna rabbakum hayyun karim yastahi, ya, sesungguhnya Tuhan kamu itu maha pemalu lagi maha mulia, dia sangat malu terhadap hambanya mengadahkan tangan kedua tangannya, ya, kedua tangannya menunjukkan ada menadah tangan. Okay. Jadi doa ini terpulang kepada kita nak mengangkat tangan ataupun tidak mengangkat tangan. Dua-dua dibenarkan. Tidak ada khilaf, tidak ada maksudnya percanggahan. Kalau kita berdoa angkat tangan bagus, dan kalau tak mengangkat tangan pun tidak mengapa. Mengikut keadaan tempat-tempat yang kita nak berdoa. Misalan, kalau kita nak keluar rumah, kita disunnahkan baca, ya, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu doa zikir keluar rumah. Jadi adakah kita mengangkat tangan? Biasanya tidak mengangkat tangan. Kita tak mengangkat tangan. Waktu nak masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubus, tak ada. Baca masuk. Keluar tandas ghufranaka ataupun naik kenderaan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Macam mana doa dia? Bismillah tawakkaltu. Okey. Naik kenderaan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tidak angkat tangan. Ya. Begitu juga waktu macam kita orang lelaki melakukan solat, ya, Jumaat, pada doa hari Jumaat tu kita tengok semua orang angkat tangan. Ya. Kalau kita tak angkat tangan rasa malu. Tapi sebenarnya ianya tidak perlu mengangkat tangan. Biarlah orang mengangkat tangan kerana mereka tidak belajar. Kerana kita menyaksikan dalam hadis dan asar, Rasulullah dan para sahabat tidak mengangkat tangan pada ketika itu. Kalau sahabat tak mengangkat tangan, ya, berarti kita rasakan bahawa tidak ada yang orang lebih afqah, mahir daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita pun tidak mengangkat tangan. Okey. Cuma oleh kerana hadis ini kita melihat ini dhaif, kita lalu saja. Kita pergi ke muka surat berikutnya 340. Setelah kita membicarakan tentang doa-doa tadi, sekarang kita masuk untuk membicarakan tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan zikir lisan kita. Ini doa-doa apa semua itu adalah amalan yang berkaitan dengan lisan. Jadi di sini kita akan bicarakan amalan yang berkaitan dengan lisan kita ni. Di antaranya ialah berselawat ke atas Nabi SAW. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Tanda kita sayang kepada seseorang, kita akan menyebut-nyebutnya. Kalau tak percaya waktu kita zaman kita bercinta dulu, ya, kekasih kita tu tak kira lelaki ke perempuan, kadang-kadang menjadi sebutan pada lidah kita. Ya, teringat dia, rindu, dendam pada dia. Jadi kita sebut-sebut nama dia. Silap-silap dalam majlis pun boleh tersasul juga tersebut nama dia. Ya, tersasul pula nama dia disebut. Pasal apa? Dia adalah selalu kita sebut. Berarti bila kita menyebutkannya, dia kita letakkan di dalam hati kita yang menyebabkan kita termasuk orang yang merindui dia. Begitu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Allah, cara kita menandakan kita mengharapkan dia, merindui dia ialah dengan menyebutkannya melalui zikir-zikir. Satu. Dan kedua, meminta kepadanya. Dua. Itu di antara cara kita merindui kepada Allah dengan menyebut-nyebutnya, sama ada bentuk zikir, sama ada bentuk berdoa. Misalan kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku dapat melihat wajahmu. Itu tanda doa-doa yang mana kita merindui dia. Ya, kerana merindui, mencintai Allah sehingga kita nak lihat wajahnya di akhirat kelak. Yani
aku merindui engkau dapat kulihat wajahmu di akhirat kelak. Yang ini di dalam syurga. Kerana hadis telah mengisyaratkan kewujudan melihat wajah Allah di dalam syurga. Wajah yang betul-betul wajah zat yang maha suci daripada sifat kekurangan. Laisa kamitslihi syai'. Bagaimana? Wallahu a'lam. Okey. Begitu juga tanda cinta kita kepada Rasul ada dua. Ittiba'ur Rasul. Mengikut Rasul. Mengikut Rasulullah dalam semua bentuk yang pertama. Dan yang kedua, ittiba'ur Rasul itu ialah apa dia? Menyebut dia dengan selawat ke atasnya. Ya. Itu dia cara kita cinta kepada Rasulullah, ittiba' dan menyebut-nyebut dalam siri selawat dia. Okey, lepas tu kalau dengan manusia lain ni, tuan-tuan dan perempuan kadang-kadang jalan-jalan nampak tak laki perempuan suami isteri pakai sepasang. Habis anak-anak pun kadang-kadang pakai sepasang. Yang ni satu bentuk pakaian yang menandakan mereka berdua ni tengah bercinta, suka sangat. Ya, kalau berdua tu pakai merah, dua merah. Ya, tanda cinta. Tanda cinta memang gila kalau tidak dibataskan dengan betul. Oleh kerana tu orang kata cinta itu buta. Ya, buta, dia tak kenal dah. Oleh kerana itu jangan hulu kepada para ulama berlebih-lebihan sampai tahap cinta yang membutakan. Hatta bukan ulama sahaja, pada antara lelaki dan perempuan yang tidak boleh terlampau hulu sangat sampai melampaui batas. Kalau tidak, masakan dalam cerita seperti Laila, ya, Laila Majnun yang pernah kita masyhur masyarakat kita, Laila Majnun dengan Qais. Percintaan yang gila. Ya, Qais tu gila terhadap Laila. Majnun, gila nama dia. Okey. Oleh kerana tu cinta tidak dibataskan dengan akidah yang betul, kefahaman yang betul. Dia akan merosakkan seseorang itu. Seperti mana hadis yang Rasulullah kata, ahbib habibaka haulan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Cintalah seorang yang kamu sayangi itu berpada-pada. Dikhawatiri satu hari nanti kamu akan membencinya. Oh, sayangnya. Itu tak kira lah pasangan suami isteri ke apa ke, ya, sayang berpada-pada, maksudnya ada batasnya. Bukan semua. Kalau dia sampai syariat Allah dicabar ataupun dia memberikan keputusan melanggar syariat Allah, maka waktu itu tidak ada cinta. Oleh kerana itu cinta kerana Allah tu amat penting. Misalnya saya bagi contoh seorang anak lelaki, yakni seorang suami yang mempunyai ibu yang masih sihat, sudah sakit misalnya. Yang terpaksa dia memberi khidmat di saat-saat menanti hari kematian. Ya. Tiba-tiba isteri merasakan ianya ditinggalkan. Bukan ditinggalkan. Isteri yang tidak solehah dia tak nampak benda ni. Tetapi isteri yang solehah dia akan tahu, oh, suami dia terpaksa menjaga ibunya. Dia, isteri yang tidak solehah ni, dia lebih penting dari cemburu dia tu daripada kebenaran. Walaupun seorang ibu, kalau ikutkan seorang ibu itu lebih cemburu, nak menyerahkan anak lelaki kepada perempuan yang lain, tetapi dia korbankan cemburu dia, dia bagi, ambil lah, jagalah anak aku ini, ya, sayangilah dia. Tetapi kadang-kadang perempuan ataupun isteri-isteri tidak faham. Oleh kerana itu bila berlaku pertembungan di antara ibu dan isteri dalam benda yang ma'ruf, maka seorang anak lelaki dia tidak boleh buat pilihan yang salah. Dia kena ada kata putus, isteri ataupun ibu. Jika benda itu ma'ruf. Saya katakan jika benda itu ma'ruf. Maka sudah tentu ibu, kerana talian mereka itu talian yang boleh membawa syurga. Berbandingkan isteri talian hanya akad nikah sahaja. Yang mana Rasulullah ingatkan, ahbib habibaka haunan ma. Sayanglah seseorang itu berpada-pada, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Dikhawatiri dia akan menjadi orang yang paling kamu benci dan paling marah. Abghid baghidaka yawman ma haunan ma. Bencilah seseorang itu berpada-pada. Ini disebutkan benci kerana Allah, sayang kerana Allah. Asa an yakuna habibaka yawman ma. Dikhawatiri satu hari nanti dia menjadi orang yang
kamu sayangi sangat-sangat. Iaitu dia cinta kerana Allah dan sayang kerana Allah. Jadi, oleh kerana itu, sayang dan cinta kita kepada Rasulullah SAW, ya, apa dia? Pertama, isyarat dia, kita beriman, itulah kita ittiba', ya, ittiba' ikut dia, mengifratkan, mengesahkan ikutan kepada Rasul. Ya, itu dia. Baru kita boleh mengiktirafkan kedudukan kita sebagai pengikut Rasulullah dan diikutilah dengan apa-apa juga termasuk selawat ke atas Nabi. Ya. Kalau kita ni masalah tauhid tak jelas, masalah akidah tak jelas, terus macam kita dengar ya di kalangan golongan-golongan yang menggelar dirinya Habib misalnya, oh cinta kepada Rasulullah, ya ana ya bana, ya cinta sangat kepada Rasul. Idahnya salah, mengikut cara yang tak betul, maka syirik menjadi lambang mereka. Waktu tu walaupun selawat berjuta kali pun, ya, selawat itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Selawatlah berjuta kali, dia tidak akan diterima oleh Allah. Kerana apa? Masalah akidah itu jelas bermasalah. Akidah itu jelas, melakukan syirik kepada Allah, ittiba'ur Rasul tidak diikuti dengan sempurna, dia jadi mubtadi', ahli dhalalah, ahli yang sesat, maka amalan itu tidak akan diterima. Baik, hadis yang ke-109 dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat untukku. Ya, baik. Menjadi perbahasan kalimah ini, saya tak nampak seharusnya dibahaskan, tetapi mereka menjadikan perbahasan. Baik, kalau mereka bertanya, di antara selawat dengan taubah, mana yang lebih afdal? Tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya, apa yang saya lihat, ya, taubat itu lebih afdal. Taubat itu lebih afdal kerana mereka mengatakan selawat itu lebih afdal. Taubat itu lebih afdal. Tuan-tuan dan perempuan, kalau selawat tuan-tuan dan perempuan seperti yang ada pada masyarakat yang sesat atau masyarakat yang salah, maka selawat itu tertolak. Satu, selawat itu tidak ada nilai. Dua, tetapi kalau tuan-tuan dan perempuan bertaubat, istighfar yang disebutkan dalam hadis, beruntunglah mereka itu dibukakan kitabnya, terdapat banyaknya istighfar. Ianya menampakkan kita bahawa kita banyak memohon keampunan atas kesilapan. Ahli bid'ah dalam berselawat, mereka tak nampak mereka tersilap. Oleh kerana itu, apabila kita nak berselawat, mestilah kita faham elok-elok selawat yang mengikut cara Rasulullah SAW. Tetapi berapa ramai yang mereka nak mengikut selawat cara Rasulullah, kononnya cinta kepada Rasulullah, penipu. Apabila mereka menjadikan selawat yang Rasulullah ajar cantik. Kenapa? Bab selawat ni tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, Allah telah memberikan melalui lisan Rasulullah apabila sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak berselawat ke atasmu? Clear, persoalan itu dah jelas, tak perlu menjadi habuk ataupun menjadi benda yang terhalang dari kita memahaminya. Rasulullah ditanya tentang bagaimana kami nak berselawat ke atas kamu. Lalu Rasulullah mengajar mereka, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu keduduk hadis terusnya. Tuan-tuan dan perempuan, clear Rasulullah ajar. Adakah lebih baik kalimah yang selain daripada Rasulullah ajar? Rasulullah mengajar mengikut program wahyu. Wahyu yang ajar Rasulullah sebut begitu. Bukan Rasulullah mengikut hawa nafsu dia.
Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berkata mengikut hawa nafsu, tetapi dia berkata mengikut apa yang diwahyu. Rasulullah diajarkan selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Itulah selawat agung kita yang kita bacakan. Tiba-tiba muncul di kalangan manusia yang tidak bertanggungjawab, ya, kita kena agungkan Rasulullah lebih lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak cukupkah Allah mengagungkan Rasulullah dengan mengajar Rasulullah berselawat begitu? Oleh kerana itu akal tidak boleh masuk dalam bab-bab yang dah ada dalil. Akal kita ni berpenyakit. Apabila Rasulullah meletakkan Allahumma salli ala Muhammad, maka itulah yang terbaik bagi orang yang beriman kepada Rasulullah dan ingin mengikut Rasulullah. Datang ustaz-ustaz ataupun orang-orang yang tertentu, kita kena ta'zimkan Rasulullah lebih lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak cukupkah Allah menta'zimkan Rasulullah dengan cara yang diajarkan kepada Rasulullah? Tiba-tiba kita konon yang mempunyai syariat yang hebat, pengetahuan yang hebat daripada Allah, ya, maka kita katakan selawat cara yang perlu dibuat adalah selawat yang macam selawat tafrijiyah, selawat syifa. Lepas tu kita tambahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah ke pandai ataupun kita yang pandai? Satu pertanyaan. Kita nak ta'zimkan Rasulullah. Allah ke yang pandai? Kita ke yang pandai? Satu pertanyaan yang perlu dijawab masing-masing. Bila Allah yang mewahyukan kepada Rasul, mengisyaratkan bahawa Allah itu maha mengetahui bagaimana cara nak berselawat kepada Rasulullah. Allah lebih mengetahui bagaimana nak menta'zimkan Rasulullah. Allah lebih mengetahui bagaimana nak mengagungkan Rasulullah. Lalu diwahyukan kepada Rasulullah dan Rasulullah dah sampai, tiba-tiba datang orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam bab agama. Apa salahnya? Apabila di kalangan manusia ini meletakkan bahawa tahap-tahap manusia ini ada kategori-kategori dalam syariat agama. Ya, dengar yang terbaru ni, apa yang dikatakan? Ya. Dalam isu tentang menyebut kalimah Allah, dibahaskan dengan begitu dahsyat, sedangkan imam-imam yang besar tidak pernah berbicaranya, Rasulullah sendiri tidak pernah membicaranya, para tabi', sahabat tabi'in, tabi'in tak membicaranya. Akal dan ulama khalaf yang membicaranya di kalangan golongan Sufism. Allah yang disebutkan sudah tidak lagi disebutkan kalimah la ilaha illallah ataupun kalimah Allahu Akbar. Tak. Itu taraf orang-orang bawah, sedangkan itulah taraf Rasulullah yang menyebutnya. Lalu dikatakan kalau kita nak menyebut kalimah Allah, ya, mengikut tarikat mereka masing-masing, na'udzubillah syarr tarikat yang begitu, kerana bercanggahi Rasulullah. Apa dia? Hu. Itu makam tinggi. Makam tinggi. Habis kedudukan Rasulullah. Makam tinggi itulah Rasulullah. Rasulullah tak pernah ajar kalimah huha. Rasulullah tidak pernah mengajar perkara-perkara yang begitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Walaupun orang itu ustaz, walau orang itu bertaraf title Tok Guru ataupun Tok Maulana ataupun apa juga PhD, kalau salah dia mengikut jalan Rasulullah, kalau salah, salahlah. Ini puncanya apabila, ya, di kalangan manusia mengatakan Rasulullah, kalau Rasulullah ikut kanan, ya, Tok Guru ikut kiri, kita ikut Tok Guru dulu. Inilah puncanya. Kejahilan mereka, kebiadaban mereka terhadap Rasul yang diutuskan. Na'udzubillah. Mereka yukhalifuna, mencanggahi amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mencanggahi urusan Rasulullah, maka na'udzubillah, bersiap sedialah. Baik, kita lihat.
Sesungguhnya orang yang layak bersamaku pada hari kiamat nanti ialah mereka yang banyak berselawat ke atas Nabi. Maka selawat, kita dah katakan bahawa selawat itu satu je. Seperti mana yang Rasulullah SAW ajar. Tidak ada selawat tafrijiyah. Tidak ada selawat syifa. Tidak ada selawat pengantin. Ya, ini di antara penyakit-penyakit ya sampai pada saya. Apabila seorang itu minta ustaz, ya, bagaimana hukum selawat pengantin? Terkejut saya. Tak pernah pula jumpa dalam pembelajaran kita ada selawat pengantin. Ya. Tetapi ada pula. Ya, dia bagikan selawat ni. Kita tengok macam mana selawat yang dikatakan selawat pengantin tu. Tuan-tuan dan perempuan, ini di antara penyakit sakit kepala kita. Ya, bila memikirkan orang-orang yang begini yang cuba memperkenalkan perkara-perkara yang na'udzubillah. Selawat pengantin. Mana dia? Yang mana kita diarahkan bukan berselawat untuk menyambut pengantin. Ya. Pengantin itu didoakan. Tetapi datang orang tertentu, ya, dia kata, dia nakkan juga la ilaha illallah. Saya pun tak reti nak bercakap. Macam manalah ya, nak dibenarkan juga dengan selawat-selawat yang tidak ada dalil ni. Macam mana tuan-tuan dan perempuan? Ya, dan tidak. Ya, jangan dahulu. Kita cuba nak, na'udzubillah lah, kita cuba tak naklah benda-benda yang mengarut ni datang. Ya, benda-benda mengarut ni datang kepada masyarakat kita yang mana sudah mempunyai ilmu pengetahuan. Ya. Tapi bila datang perkara-perkara, nampak tu. Di antaranya dia dah tulis tu, nampak tak? Selawat pengantin di bahagian bawah tu. Okay. Selawat pengantin. Macam mana selawat pengantin? Kita pun jadi confused kejap. Ya, nanti sekejap. Ya, tu dia. Nampak kan bawah tu? Selawat pengantin. Ustaz Najib. Ini Ustaz Najib. Ya. Bukan bekas PM. Pasal dia nak minta kita membenarkan. Saya tak berani kerana perkara-perkara yang begini bukan datang daripada akal. Perkara-perkara begini yang memerlukan dalil. Tiba-tiba datang. Dengar ya. Bunyinya sedap lah. Memang tak nafi kan. Bunyinya sedap. Tetapi masalahnya, jangan dinisbahkan pada selawat. Ya, kalimah selawat itu. Cukup kita selawat seperti mana yang Allah ajarkan. Ya, kalau nak berselawat. Tetapi bila kita menisbahkan ini kepada selawat, seolah-olah kita menisbahkan kepada satu zikir yang sabit daripada hadis. Ya. أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول
Okey. Ya, ini di antara yang ditanya kepada saya untuk membenarkan adakah boleh kita berselawat. Masalahnya sekarang, ya, adakah ini cara selawat? Okey, kalau nak bahaskan selawat, ya. Okey. Pertama, apabila isu ini dimasukkan dalam bentuk begini, disebutkan nama Nabi apa semua, kita ambil perhatian elok-elok supaya kalimah selawat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW jangan diubah dan cara dia kena berjaga-jaga. Satu. Kedua, kalau dia nisbahkan kepada selawat ke atas Rasulullah, ya, dengan nama selawat pengantin tu pun tidak boleh. Kenapa? Selawat ke atas Rasulullah mempunyai caranya yang tersendiri. Tetapi kalau dia nak nisbahkan benda tu sebagai syair, ya, sebagai ungkapan syair itu pun kena berhati-hati, ya, supaya tidak ada unsur-unsur kalimah-kalimah yang membawa kepada syirik. Itu pasal yang menjadi isu berzanji itu, ya, bukan masalah syair tu kita benarkan, ya, bersyairlah. Tetapi dalam lafaz-lafaz itu ada unsur tak kena. Ada unsur-unsur syirik kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyamakan Rasulullah dengan Allah. Itu yang jadi isu. Faham kan? Jadi kalaulah dia mengatakan, okey kita baca syair pengantin. Okey kita boleh terima. Lantak kamulah nak panggil, ya, orang yang buat macam tu, tak menjadi masalah. Dia ada suara kan. Cuma pastikan saya tak study lagi kalimah-kalimah yang digunakan itu. Ya, kalimah-kalimah yang digunakan itu bagaimana kedudukan kalimah. Adakah unsur-unsur syirik ataupun tidak. Ya, kan majlis pengantin pula, kan majlis. Yang majlis kahwin. Okey, selagi tidak ada benda-benda yang bercanggah. Okey. Memang sedap kan kita dengar apa sedap kan. Tapi kenapa? Kerana kita takut bercanggah. Itu je. Islam tidak pernah menghalang benda-benda syair yang begitu. Buatlah syair. Ya. Atau nasyid pun bersyair. Tapi berhati-hati. Semua kena berhati-hati. Jangan dinisbahkan kepada sebarangan nisbah kepada Islam. Selawat pengantin. Ya. Ini masyarakat kita ni dia jadi pening kat situ lah. Dia letakkan ustaz-ustaz tu, ya, ustaz-ustaz ni dalam majlis beginilah. Ya, ustaz ni pada akad nikah, ustaz ni pada majlis kahwin begini, ustaz ni pada masjid, dia kaitkan begitu. Dia tak ada fikir ustaz ni ustaz yang berkecimpung dalam perjuangan, korporat, apa semua. Dia tak ada. Dia ustaz kena macam tu. Saya teringat waktu saya mula balik Pakistan dulu, ya, orang kampung saya ni kahwin, kawan kan, kita pun ikut sama. Sampai rumah pengantin perempuan, seorang makcik, dia panggil nama lah, Fatil. Selawat lah, dia suruh nak buat selawat macam ni. Saya kata, apa nak selawat pula? Kan? Itulah guna kamu. La ilaha illallah. Digunakan kita ni sebagai mengaji agama hanya untuk berselawat. Kalau tegur dia dengan tak pakai tudungnya apa ke, tak marah pula. Marah pula. Ya, nak suruh kita berselawat je. Jadi ini di antara masalah masyarakat kita, ya, dinisbahkan Islam pada bentuk-bentuk yang dia sangka benda tu Islamik. Okey, bagi saya, ya, itu bukan, kita tidak boleh meletakkan selawat pengantin. Kita bolehlah letak nama syair ke apa, tapi selawat khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Kerana masyarakat kita ni berbaur dalam keadaan yang begitu. Itu pasal kita menyaksikan, ya, bagaimana ulama-ulama menegur golongan-golongan yang menisbahkan kepada Islam. Misalnya nasyid Islami, bank Islami, itu riba Islami, riba pun Islami. Ini semua sifat-sifat yang salah apabila menisbahkan suatu kepada Islam. Ya, sedangkan Islam berlepas tangan, tidak bertanggungjawab dengan apa yang diberikan. Okay? Jadi kita dah faham dah. Selawat mesti cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Barulah bila sifat selawat itu betul, maka kita akan menyaksikan hadis-hadis yang kita akan terangkan.
Kandungan hadis. Pertama, maksud sabda Nabi adalah orang yang paling utama mendapat syafaat beliau dan yang paling berhak menepati tempat terdekat di sisi beliau adalah yang paling banyak berselawat sewaktu masih di dunia. Ya. Jadi ini di antara perkara yang penting perlu kita tahu, yang disebutkan bahawa orang yang paling utama untuk mendapat syafaat baginda dan paling berhak untuk mendapat tempat yang terdekatnya ialah pertama orang yang kuat mempertahankan Rasulullah dengan mengikutnya, ya, segala bentuk. Kedua, rajin berselawat. Kenapa mengikutnya? Mengikutnya mengisyaratkan dia mencintai Rasulullah. Kalau cinta yang tak betul, maka dia tertolak. Maka walaupun dia berselawat banyak mana sekalipun, tuan-tuan tahu tak, bila kita silap berselawat, amalan kita juga tertolak dalam bab selawat. Ya, silap berselawat, amalan tu tertolak. Ya, na'udzubillah, kita dah berselawat berjuta kali dah, tapi tertolak. Kedua, banyak nas yang menyebutkan tentang keutamaan berselawat ke atas Nabi, di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab. Apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka itu berselawat ke atas Nabi. Ada pun cara Allah berselawat, dia tidak berselawat seperti mana kita berselawat. Tetapi cara Allah berselawat, yakni Allah memberi rahmat kepada Nabi. Ya, kerana kedudukan dia sebagai kekasihnya. Kemudian, ada pun para malaikat, wallahu a'lam, adakah dia berselawat seperti mana kita berselawat? Kerana kadang-kadang kalimah itu adalah sama. Seperti salam malaikat di atas langit, salam kita di bumi sama. Sifat solat malaikat di atas langit, sifat solat kita di atas bumi sama. Ada yang tak sama, ada yang sama. Jadi wallahu a'lam, jika betul ada caranya, maka itulah cara yang Rasulullah ajar. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Ingat, tuan-tuan dan puan, jangan tambah, jangan. Ya, memang saya waktu kecil dulu belajar, memang Tok Guru kata begitu. Kerana nak mengagungkan Rasulullah. Tetapi bila kita dah belajar bahawa Allah yang mengagung Rasulnya itu lebih aula, maka Allah ajarkan Rasulullah berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Maka jangan berani kita menambah Sayyidina Muhammad. Jangan. Ya, jangan, terutamanya dalam solat. Tuan-tuan dan perempuan, jangan tambah. Kita berdiri dalam perkara yang telah ditetapkan syarak. Baik. Ketiga, disebutkan dalam hadis Tirmizi dan Ibn Hibban dari Al-Husain bin Ali bahawa Nabi bersabda, Al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yasilin yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah siapa yang jika namaku disebut di dekatnya, namun dia tidak berselawat kepadaku. Okey, ini di antara perkara-perkara yang berkait dengan taraf kedudukan selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amat besar. Yang mana seseorang yang tidak berselawat bila disebutkan nama Rasulullah, tidak berselawat atas nama Rasulullah, maksudnya dia ni terlampau bakhil, sangat kedekut sampai nak mengucap sikitkan Allahumma salli ala Muhammad pun tak mau. Bakhil, kedekut. Begitu sekali Rasulullah anggapkan kepada mereka. Sedangkan dia kalau sebut tu dah dapat 10 darajat yang mana 10 pahala yang besar, yang mana Allah akan berikan dia dengan beberapa fadail yang lebih, yang lain. Tapi berat sangat lidahnya. Tapi kalau sebut cerita-cerita, sebut lagu-lagu, Masya Allah, ya, tiba-tiba je tersebut. Duduk menung, tiba-tiba tersebut hingga akhir nanti. Oh, teringat pula lagu Alley Cat dia tu. Teringat lagu lah. Kalau cinta itu ibarat sambal belacan, Black Dog Bone dia tu. Ingat. Habis semua, dia boleh ingat, teringat. Tengah-tengah naik kereta tu teringat, kisah lalu dia datang, lagu-lagu, dia berbagai lagu datang. Tetapi bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak tak tuan-tuan dan perempuan bagaimana hati kita ni memencilkan Rasulullah, sifat kita yang memencilkan Rasulullah. Itu belum lagi kita bicara sifat kita memencilkan Al-Quran. Handphone tu lebih besar. Ustaz, saya dah download Al-Quran, ya, dalam handphone saya. Tapi berapa kali agak bacanya. Ya. Yang lain tu baca tiap-tiap kali berjam-jam sebelum tidur, bangun tidur, sebelum la ilaha illallah. Sebelum solat, lepas solat terus. Ya.
Jangan tipu Allah, tipu diri kita sendiri maksudnya. Baik. Orang yang seperti ini telah sempurna kebakhilannya. Ya, subhanallah. Dah lah, kalau dia kedekut harta pun satu bab bakhil. Tetapi ini bakhil, kemuncak bakhil yang disebutkan telah sempurna kebakhilannya. Ya. Kerana apa? Orang seperti ini telah sempurna kebakhilannya. Kerana keengganannya untuk mengucap padahal berselawat itu pekerjaannya ringan dan sedikit pun tidak merugikan. Bahkan ia akan mendatangkan pahala yang besar. Keempat disebutkan oleh At-Tirmidzi dari Ibn Hibban. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Raghima anfun rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, sungguh rugilah. Sungguh ruginya orang yang disebutkan namaku dekatnya namun dia tidak berselawat kepadaku. Ini di antara yang peristiwa berlaku sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar khutbah dia. Dia naik satu tangga, dia kata amin. Naik satu tangga lagi, dia kata amin. Naik satu tangga lagi, dia kata amin. Habis je khutbah, maka dia turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak pernah lakukan perkara ini sebelum ini. Apa yang kamu katakan amin itu? Setiap tangga yang kamu naik. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku didatangi oleh Jibril. Dia mengatakan, ni, rugilah. Ya, sesungguhnya rugilah seseorang itu. Ibu dan ayahnya masih hidup, tetapi dia tidak dimasukkan ke dalam syurga. Ibu dan ayahnya masih hidup atau salah seorang yang masih hidup, dia tidak dapat masuk syurga. Kenapa? Ini dia yang paling penting kita ketahui, kedudukan ibu dan ayah. Terutamanya anak lelaki, jangan bermain dengan ibu dan ayah. Ya, kerana tanggungjawab. Kalau dulu dah terputus silaturahim, kembali kepada mak dan ayah dan lembutkan hati kita, lembutkan diri kita, jadi hamba dengan dia. Buat begitu. Ya. Yang kedua, orang yang dapat memasuki bulan Ramadan sehingga habis bulan Ramadan, tetapi rugilah orang yang dapat berada di dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya. Tuan-tuan dan perempuan, tinggal tak sampai 30 hari kita berada pada bulan Ramadan nanti. Bulan yang penuh pengampunan dosa. Kita harapkan kita dapat menyelesaikan dosa-dosa kita pada bulan Ramadan ini nanti. Ya. Tak sebelum bulan Ramadan pun kita cuba hapuskan dosa kita. Yang ketiga, ini dia. Ya. Raghima anfur rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sesungguhnya rugilah orang yang disebut namaku dekatnya namun dia tidak berselawat ke atasku. Ya. Ini di antara perkara yang mengisyaratkan kepada kita bahawa bagaimana orang yang tidak berselawat kepada Rasulullah SAW itu termasuk di kalangan orang yang rugi. Baik. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberinya atau membalasnya dengan selawat ke atasnya 10 kali. Tuan-tuan dan perempuan, ini bukan sebarangan. Kerana kita berbicara tentang pencipta kita yang memberikan kita kebaikan 10 kali. Allah yang berikan kepada kita, bukan main-main. Oleh kerana itu fokus dalam bab ini, ya, sedaya upaya juga untuk kita semua berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran pun Allah tidak menyebut begini. Cuma Quran disebutkan bahawa satu huruf itu 10. Dibaca Quran maka satu huruf itu 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu
10, tetapi aku katakan alif itu 10, lam itu 10 dan mim itu 10. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba pada hadis ini mengisyaratkan man shalla alayya salatan. Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita selawat sekali. Paling kurang sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling ringkas dia. Nak panjang lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti mana solat kita dalam solat sembahyang. Okay? Selawat kita dalam sembahyang. Hadis ini bererti keutamaan dan keagungan berselawat kepada Nabi. Biasanya Allah akan memberi balasan setara dengan amal yang dilakukan. Namun berkat kurniaan Allah yang Maha Agung itu, khususnya untuk bacaan berselawat, balasannya dilipat ganda hingga 10 kali. Ya. Balasan selawatnya dilipat ganda 10 kali. Menunjukkan betapa besar ya, nilaian selawat itu yang Allah berikan, ganjaran pahalanya kepada pembaca-pembacanya. Kemudian yang keenam, Imam Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibn Hibban, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati salam. Maksudnya, sesungguhnya Allah mempunyai sekelompok malaikat yang tugasnya berkelilingi di muka bumi untuk menyampaikan kepadaku dari umatku selawatnya, yakni salamnya. Hadis ini mengisyaratkan bahawa kedudukan kita beriman kepada para malaikat yang dah berbagai-bagai. Ya, kita ni hafal duk malaikat, itu pun 10 malaikat. Saya ingat waktu kecil-kecil dulu mak suruh hafal 10 malaikat tu, hafal belaka. Rupanya ada pula satu yang salahnya. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, apa tu Malik, Ridwan. Ya. Hafal. Tak mana salahnya? Malaikat Israel siap nyanyi pun. Ya, bila Israel datang hampir, siap nyanyi. Rupanya Israel itu adalah kalimah Israiliyat. Ya, yang disebutkan adalah malaikat maut. Itu nama betul dia, malaikat maut. Okey. Kita tahu 10 tu. Bahkan ada lagi malaikat yang mana yang kita tidak tahu. Bila baby itu berada dalam perut seorang ibu berusia 120 hari, maka datang malaikat menetapkan 4 perkara. Umurnya, ajalnya, rezekinya, buruk baik kerjanya, semua tu ditetapkan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, umur kita dah ditetapkan. Ajal kita semua dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu malaikat. Malaikat yang kita pergi ambil uduk, tidur malam-malam tu, sebelum tidur kita ambil uduk, dia ada di samping kita. Itu belum malaikat yang diri bertahajud bersama kita, kita solat Allahu Akbar, dia letakkan mulut dia ke dalam, ke mulut kita, dan semua ayat itu masuk ke rongga dia. Bagaimana hanya Allah yang mengetahui. Itu belum lagi malaikat yang kita ucap sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarak fi. Berebut-rebut dia mengambil, mengutipkan amalan-amalan sebutan kita. Itu belum lagi malaikat yang berada di antara 2 jibal, yakni malaikat yang menjaga jibal, gunung ganam, malaikat yang menarik awan, malaikat yang mengembangkan sayap sekarang ini kepada penuntut ilmu. Dan banyak malaikat yang hanya Allah mengetahui, yang disebutkan dalam hadis di Baitul Ma'mur. Tiap-tiap hari 70,000 malaikat yang masuk ke dalamnya dan 70,000 lagi keluar, dan yang malaikat keluar itu tidak akan datang lagi. Tiap-tiap hari begitu. Waktu banyak. Itu belum kat waktu perangan Badar. Ya, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, malaikat ini terlalu banyak. Dan salah satu malaikat itu
adalah malaikat yang diceritakan oleh Rasulullah yang mana sahih. Malaikat yang berterbangan di muka bumi ini, bila dengar je manusia berselawat, dia pergi ambil. Itu satu benda yang saya beriman. Kenapa? Ini hadis yang sahih yang mana bagaimana dia ambil kalimah kita hanya Allah yang mengetahui. Dan disampaikan kepada Rasulullah hanya Allah yang mengetahui. Yang penting kita beriman sahaja. Habis cerita. Okey? Baik. Ketujuh yang disebutkan dalam At-Tabrani, satu riwayat dari Ali, doain mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin. Setiap doa terhalang sampai dia dibacakan selawat kepada Nabi. Ini di antara adab kita berdoa. Ada adab kita berdoa, ya. Kita ni semua ada adab, semua kena ada akhlak. Dia tak boleh terus-terus datang, mak nak makan, oh boy. Kalau kat rumah mak tu mungkinlah. Tapi kalau kat rumah orang tu, oi nak makan. Kalau kat kedai pun, okey nak makan. Oh tak boleh. Dia kena ada dia sekarang pula nak masuk kedai, okey scan dulu. Ya, My Sejahtera, duduk cari tempat. Ya, tunggu datang order, baru. Ada adab dia. Begitu juga dalam siri berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah aku. Jadi dia tak boleh macam itu. Dia beradab. Di antara sifat-sifat yang mustajab, nampak? La yurad disebutkan dalam hadis ini. Kalau kita menunaikan tuntutan dalam siri cara itu, dia tidak akan ditolak. Maka adab dia ialah di antaranya permulaan dimulakan dengan tahmid. Memuji Allah. Ya, ini dia adab. Dalam hadis mengisyaratkan bertahmid. Memuji Allah. Itu pasal kita melihat kadang-kadang imam-imam tu berdoa, dia mulakan mukaddimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam. Itu dah masuk selawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam mana? Alhamdulillahi wa berbagai-bagailah. Ya, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Dia berbagai-bagai jenis bacaan-bacaan yang dibaca. Kemudian wassalatu wassalam ala Rasulil amin, dan ditambah-tambah begitu. Itu di antara ada adab cara berdoa. Ya. Memulakan pujian kepada Allah, memulakan pujian selawat kepada Rasulullah. Lepas tu ada beberapa perkara lagi. Lepas tu barulah masuk yang sebenarnya. Dia macam adab kita pergi meminang orang lah. Dia ada adab. Okay? Jadi memohon kepada Allah pun ada adabnya. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani ini, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammad. Setiap doa terhalang sampai dibacakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mungkin periwayatnya ada yang mengatakan mungkin marfu' ataupun mauquf, namun ia tetap dihukumkan marfu' kerana isinya tidak mungkin akal berperanan. Okey. Yang ini dikatakan bahawa kalimah ini adalah kalimah daripada Ali. Namun walaupun kalimah Ali, dia akan jadi mauquf. Hadis itu bukan daripada Rasulullah tetapi daripada Ali, pada sahabat. Namun begitu sahabat semuanya udud, semuanya jujur, dia tidak akan bercakap mengikut kehendak mereka sendiri, melainkan dengan dalil. Okay. Hikmah berselawat kepada Nabi, jadi kita akan habiskan ya. Saya harap dapat habiskan, walaupun suara ada masalah, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat habiskan. Hikmah berselawat kepada Nabi, Ibn Qayyim berkata dalam Jalalul Afham fi as-salatu wassalam ala khairul anam, menyebutkan beberapa faedah berselawat kepada Nabi di antaranya. Okey, ini kelebihan. Ya, kelebihan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, melaksanakan perintah Allah Taala. Yakni kita telah melaksanakan apa yang Allah arahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Arahan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini mengisyaratkan kita telah tunduk dan akur kepada perintah Allah. Besar pahala tu yang kita sambut seruan Allah. Kemudian yang kedua, mendapat selawat dari Allah 10 kali untuk selawat sekali. Yakni nisbah kita berselawat sekali, Allah bagi kita 10 kali. Perempuan dalam kaedah-kaedah macam ni, kalau anak-anak kita pandai main game tu, itu dia sukalah. Pap kena dapat 10, pap kena dapat 10 sekali. Ya.
Itu baru main game. Mana kalam ni? Ni jenis main-main Shopee juga ni. Dia nak point lah. Saya pun naik pening. Tengok je lah. Nak dapatkan point tu kadang-kadang kita terkejut tengok perangai dia tu. Apa dia? Di antara perangai dia. Ya. Tiba-tiba je handphone tu bergoncang-goncang. Ya. Dia kata apa hal goncang-goncang? Kita telefon macam ni. Dia tak goncang-goncang. Ya. Heran kita masyarakat sekarang. Pening. Tak tahulah. Ya. Nak dapat point. Tapi bila point berkaitan dengan agama, point berkaitan dengan syurga, tu masalah iman. Tuan-tuan dan puan-puan, iman kita ni tak terdetik untuk mendapatkan poin-poin yang besar berdalilkan hadis sahih ni. Ya. Tapi tang Shopee, ya, main point. La ilaha illallah. Bukan tak boleh, tapi imbangkanlah. Ini. Kemudian diharapkan yang ketiga, diharapkan doa diawali dengan berselawat dikabulkan sebelum terhentinya di antara langit dan bumi. Agak menarik ya tuan-tuan dan puan-puan, kalimah di antara langit dengan bumi. Ya. Doa-doa ini apabila kita meminta kepada Allah, kalimatut thayyibah ini asalnya kalimatut thayyibah ini bila kita baca je dia terus naik ke atas langit. Malaikat bawa nak mempersembahkan kepada Allah. Ya. Ajib kalimah thayyibah. Tetapi bila tidak dalam siri berdoa, kita telah mengangkatkan doa tu, dia dah mula nak naik. Ya, nak naik kan. Tiba-tiba tak baca selawat, maka tergantung kaedah dia. Doa itu akan menjadi tergantung. Maka dibacakan selawat, dia akan terus naik. Ya, ini kelebihan selawat ke atas Nabi. Yang ke 1, 2, 3, 4. Salah satu doa sebab dosa-dosa diampun dan perlindungan dari Allah cukup kesedihan hamba tersebut. Okey. Maksudnya, kenapa dia masuk dalam bab ni? Salah satu sebab dosa-dosa diampun dan perlindungan dari Allah cukup kesedihan hamba tersebut. Dengan berselawat ke atas Allah termasuk dalam siri zikir-zikir. Mana ia termasuk dalam bab keampunan Allah. Ya. Keampunan Allah bagi orang yang sentiasa memuji, ya, memuji hamba-hambanya, berselawat kepada Rasulnya. Yang kelima, merupakan salah satu sebab terpenuhnya hajat. Ya, salah satu sebab terpenuhnya hajat dengan berselawat ke atas Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara perkara yang menarik yang tanpa kita sedari. Apabila Allah mengatakan dalam surah Nuh alaihissalam, yang Allah katakan, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apabila Nuh mengatakan, beristighfar kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu itu maha pengampun. Okay? Beristighfar. Apa? Kemudian Allah tambahkan, yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kesan daripada istighfar, Allah akan menambah banyakkan kita. Banyakkan harta kita. Banyakkan anak-anak kita. Dan menjadikan tanaman-tanaman kita yang menghasilkan rezeki-rezeki dan membaiki sistem air sungai pengaliran kita. Begitu dahsyat sekali. Itu kesan istighfar. Dan kesan selawat di antara kesannya ini ialah doa kita akan dipenuhi hajatnya. Nampak tak? Dia di antara perkara yang dikaitkan dengan memenuhi hajat yang Allah berikan. Kemudian, merupakan salah satu sebab majlis menjadi baik dan tidak menjadi majlis penyesalan pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara kemuncak yang kita nak sangat-sangat. Kita ni kalau permulaan mukaddimah di hari kiamat bermasalah, semua akan bermasalah sampai. Oleh kerana itu Allah menceritakan dalam surah, fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum. Ya. Fa'ammal ladzina aswaddat
wujuhuhum. Pada hari yang mana Allah menghitamkan muka seseorang dan memutihkan muka seseorang. Allah menghitamkan muka seseorang. Bila kita bangun jadi mahsyar, maka dihitamkan muka kita. Ataupun diputihkan muka kita. Disebabkan satu ciri yang paling penting ialah iman kita. Yang tidak ada unsur syirik kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita tidak melakukan syirik kepada Allah. Maka kalau keluar cahaya iman, maka itu di antara orang yang akan berhadapan dengan liku-liku yang mudah lah. Walaupun ada masalah, tetapi kalau dah bercahaya betul-betul, itu dah kira kategori yang terbaik. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalamnya. Kemudian berikutnya, kecintaan kepada beliau menjadikan bertambah. Kecintaan kepada beliau menjadi bertambah dan langgeng. Ini apa bahasa langgeng ni, saya tak tahu lah bahasa Indonesia ni. Ya, kecintaan kepada beliau ini akan bertambah rindu kepadanya, bertambah kekuatan iman kepadanya. Yang berikutnya, mendapat hidayah dan menghidupkan hati yang mati. Ya, mendapat hidayah, petunjuk dan menghidupkan hati kita yang mati. Memang tidak dijangkalkan. Bila ada perasaan cinta dan rindu, dia akan menghidupkan. Tuan-tuan dan perempuan, cinta dan rindu kepada Allah, cinta dan rindu kepada Rasulullah, dia menghidupkan hati. Okey. Menunaikan salah satu hak Nabi yang harus dilaksanakan oleh umatnya. Ini salah satu hak yang perlu ditunaikan. Kerana apa? Rasulullah kata, ya, rugi orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak berselawat. Maksud itu hak, ya, hak Rasulullah. Yang mana Rasulullah mengatakan lagi, orang yang tidak berselawat itu kedekut. Ya, maka itu hak Rasulullah. Selain daripada hak yang usul asal dia, ittiba' mengikut, maka ini di antara hak dia. Jika diucapkan saat disebutkan nama beliau akan melenyapkan sifat bakhil. Ya, bila kita disebut nama Rasulullah lalu kita berselawat, itu di antara sifat-sifat orang tu tidak bakhil. Ya, kita nakkan sifat-sifat yang begitu. Yang mana kita ni tak nak bakhilkan diri kita. Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, selawat Allah ke atas hambanya ada dua macam. Yang berselawat umum dan selawat khusus. Selawat umum diberikan kepada seluruh hambanya yang mukmin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, dialah yang berselawat dan memberi salam kepada kalian dan demikianlah yang para malaikat memohonkan keampunan untuk kalian. Dan sedangkan selawat yang bersifat khusus, selawatnya kepada para nabi dan rasulnya. Para ulama berbeza pendapat mengenai makna selawat Allah kepada Rasul. Setidaknya ada 3 pendapat. Ya, jadi di dalam bab ini pendapat-pendapat mengatakan mentafsirkan makna selawat Allah kepada manusia ini. Dia ada pertama selawat Allah kepada orang mukmin yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Bagaimana konteks hubungan selawat Allah kepada orang mukmin dan selawat Allah kepada para nabi yang khusus. Itu khusus. Ya, orang mukmin umum dan orang para nabi adalah khusus. Dan yang akhirnya para ulama membeza pendapat dan memberikan berpendapat mengenai makna selawat Allah kepada Rasulnya. Setidak-tidaknya ada 3 pendapat. Iaitu pertama, artinya rahmat ini pendapat sebahagian besar ulama mutaakhirin. Ya, maksudnya Allah berselawat ke atas Nabi, Allah memberi rahmat kepada Nabi dengan rahmat yang amat besar. Bukan sebarang rahmat. Kemudian, yang kedua artinya pengampunan. Pendapat kedua ini sebelumnya sama sahaja, tapi lemah. Ya, maksudnya pengampunan. Para Nabi sudah memang diampunkan. Para Nabi bersifat maksum. Dia diampunkan. Jadi pendapat ini agak lemah sikit. Dan yang ketiga artinya pujian, pertolongan, menampakkan kemuliaan, keagungan dan kehormatan beliau. Yakni pujian dan mengangkat darajat Rasulullah sebagai seorang Nabi yang agung, sebagai seorang Nabi yang mulia, sebagai seorang Nabi yang penutup segala Nabi-Nabi yang mempunyai ketinggian, kehebatan terutamanya di hari akhirat nanti. Jadi ini di antara perkara yang diterangkan makna selawat ke atas Nabi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita habis awal hari ini. Ya, maka mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk untuk terus, ya, beramal dengan amalan dan berselawat ke atas kekasih kita
kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kita di antara orang-orang yang mana orang-orang yang boleh mendatangkan apa dia, orang-orang yang boleh mendatangkan kebaikan kepada semua masyarakat dengan menyampaikan, mengarahkan mereka itu berselawat kepada Rasulullah SAW. Okey, satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, qasidah boleh ke? Aduh, qasidah. Kan, qasidah. Dia kalimah-kalimah syair Arab ini. Okey, tuan-tuan dan perempuan, dia ada beberapa perkara yang perlu kita tahu berkaitan dengan lafaz-lafaz penggunaan yang digunakan oleh masyarakat berkaitan dengan kalimah-kalimah yang apa ya kita nak sebut, yang mengelirukan kadang-kadang. Okey, ala kulli hal, qasidah, nasyid, syair, okey, ini menjadi perbahasan. Asalnya bila kita sebut syair, dia syair ini adalah orang Arab yang suka bersyair. Bahkan di zaman Rasulullah, Hasan bin Thabit terkenal pesyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila sebut syair, kalimah-kalimah digunakan itu agak menarik kalau kita dengar. Dan syair ini dia irama dia tidak irama macam irama nasyid ataupun lagu-lagu. Dia tak sekejap atas, tak sekejap bawah, tak sekejap memanjang, tak sekejap mendek. Ya, lagu kita ni kena pula lagu rap tu kan. Kita pun naik pening kepada macam mana kan. Orang rap sukalah, tapi tidak begitu. Pasal bila sebut lagu tu dia lain dah. Kerana dia ada tarik bawah, diikuti dengan muzik lagi-lagi lah. Ya. Tetapi yang dikaitkan dalam bab ini, kalau kita sebut syair, ada kaedah-kaedah dia. Ya. Qasidah dimasyhurkan pada zaman sekarang, tapi wallahualam saya pun tak berapa faham arti qasidah. Cuma semenjak golongan-golongan Habibi ini yang bawa, maka dia menjadikan qasidah itu bermasalah. Bermasalah dari sudut alat-alat muzik dia dan dari sudut talaffuz, lafaz-lafaz yang diberikan itu. Itu dia. Dan bermasalah dijadikan qasidah-qasidah itu taqarrub kepada Allah. Yang tu lagi masalah. Merapatkan diri kepada Allah lah konon. Ya. Okey. Syair tak menjadi masalah. Kalau kita sebut qasidah pun, kalau dia berunsurkan seperti syair, tak menjadi masalah. Tetapi lafaz-lafaz perkataan dia itu kena ambil kira. Macam kita lagu anak-anak kita tengah nak tidur kan, tak menjadi masalah lagulah. Dodoi si dodoi sayang, lepas ni aku nak makan dodoi. Misalnya kan, tak menjadi masalah. Ya. Lafaz lah ya. Tepuk amai-amai ke, tidurlah sayang ke, buai laju. Tak menjadi masalah kalimah tu. Tetapi bila kalimah itu ada unsur-unsur yang tidak baik, unsur-unsur syirik misalnya, unsur-unsur kufur, unsur-unsur pemujaan yang salah, macam memuja Nabi, ya, itu yang jadi yang dalam zikir apa, hasbi rabbi, yang menjadi isu tu kan, yang Nur Muhammad, kalimah itu menjadi salah. Berzanji yang menjadi isu, kalimah-kalimah yang mengangkat Rasulullah faqun nuru ala nuri, ya, ke atas sampai Nur Muhammad itu menjadikan Nur Allah. Ya, na'udzubillah. Ya, berkait-kaitlah tu maksudnya. Jadi itu bermasalah. Jadi kalau qasidah yang tidak ada unsur muzik, tidak ada unsur lafaz yang berbahaya, tak ada unsur yang ala-ala rap ke, ala-ala rock ke, ala-ala apalah juga, maka wallahualam bagi saya termasuk dalam kategori syair. Wallahualam. Kena tanya orang ahli lughah lah waktu. Baik, jadi yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka